Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati muslimat yang merupakan pemilik program duha ini. Adapun lelaki-lelaki muslimin ni hanya menumpang saja. Maknanya bila kami ni menumpang, kami ikutlah semua yang dikatakan muslimat, kami ikut sebab hanya menumpang saja. Begitu jugalah hidup ini, kita menumpang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk dia inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan punya kita, bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti bila ada orang bertanya, besar rumah awak, elok kereta awak, bukan punya saya, punya Allah. Allah hanya tumpangkan untuk saya kejap aja. Bila kita anggap itu bukan punya kita, punya orang lain, dia letakkan di rumah kita, dia nak pergi ke Kelantan, lepas itu dia tumpangkan di rumah kita, lepas 2-3 hari dia balik, dia ambil balik, marahkah kita? Tidak, kerana bukan punya kita. Maka banyak muslimat manakala suami dia meninggal dunia, dia tak menangis. Orang tanya, kenapa awak tak menangis laki awak mati? Bukan punya saya, punya Allah. Allah dah ambil dia. Saya pun dah lama bertanya, kenapa Allah tak jemput dia? Inilah tajuk. Bukan saya yang membuat tajuk ini, muslimat yang membuat tajuk. Inna salati, solatku itu pun bukan punya aku, tapi aku nak bagi pada Allah. Perlukah Allah pada solat kita itu? Tidak. Solat kita itu kita yang buat, tapi bekal kita, kita persembahkan pada Allah Ta'ala. Maka kita sembahyang sebaik-baik. Bila kita nak bagi makanan pada orang yang kita sayang dengan makanan yang paling lezat, paling sedap, paling elok, maka begitu juga inna salati usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lama dia tegak. Lama awak tegak tadi, ya. Apa awak baca? Qul huwallah. Kenapa lama? Aku ulang 5 kali. Khusyuk dia, sujud dia, tumakninah dia, sebab dia katakan ini untuk Allah. Ustaz Somad, Ustaz akan berjumpa dengan menteri besar. Tentulah saya pakai pakaian yang paling. Saya bila tazkirah di Indonesia, Puan makcik cuba tengok video di YouTube. Saya pakai biasa je. Tapi hari ini saya pakai baju, pakai jaket. Kenapa Ustaz pakai ini? Sebab sejuk. Ikon dia banyak. Maknanya kita siap sedia. Sebab yang akan kita hadapi ini orang mulia, orang ada kuasa. Bagaimana dengan yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan orang itu adalah dia. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia mematikan. Itu kita ulang 3 kali selama 5 waktu. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan setakat di ujung lidah, di tepi bibir sahaja. Mesti ada makna dalam hati. Lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kadang banyak orang lepas sembahyang, salam kiri, salam kanan, balik macam ayam nampak beras. Tak ada zikir lagi. Kita mesti zikir. Duduk sejenak, berfikir bahawa aku ini beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati,
Selepas itu wanusuki, ibadah. Bukankah solat itu ibadah? Iya. Kenapa perlu ditambah lagi wanusuki? Bila dah solat itu ibadah, kenapa tambah lagi nusuki ibadahku? Kerana ada yang kita sangka tidak ibadah, tapi sebenarnya dia pun ibadah. Makan. Oh, makan lama lagi, minumlah. Minum bukan ibadah. Kucing pun minum, ayam pun minum, semua yang hidup ni minum. Tapi minum puan, minum muslimat, kajian duha, ibadah. Sebab apa? Sebelum minum dia ucap bismillah. Pendek je doa makan tu, bismillah. Agak panjang sikit, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi di Malaysia doa makan panjang. Dulu awal-awal saya datang, bila di sila ustaz, saya sangka sila makan. Saya pun pegang sudu, rupa sila baca doa. Dululah, sekarang dah tahu dah. Maknanya apa? Panjang doa sebab panjang syukur orang Malaysia. Makin panjang syukur, panjang rahmat, panjang barakah, dan banyak balasan Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka makan menjadi ibadah. Toilet, maaf, kotor, najis, busuk, bau pun menjadi ibadah. Sebab dia ikut sunnah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang tengok budak-budak kecil. Saya tengok ada tamu datang kat rumah budak kecil. Mak nak toilet, dia masuk. Lepas dia masuk, dia keluar balik. Dah masuk tutup pintu, dia keluar balik. Rupa tadi masuk, dia lupa kaki. Budak kecil ingat, dia keluar balik, dia masuk kaki kiri. Budak ingat, mak dia lupa. Apa maknanya? Maka ini adalah segala perbuatan kita ini nusuk, ibadah. Tapi tiangnya salat. Kenapa Masjid Ibnu Abbas ini kokoh tegak berdiri? Kerana ada 4 tiang. Kalaulah tiang ini na'udzubillah jatuh, habis, kubah semua, rata dengan tanah. As-salatu imaduddin. Salat sembahyang iman. Nanti bila puan diberi Allah rezeki, pergi ke Masjid Nabawi, singgah di Taman Raudhah, nampak mihrab tempat Nabi sembahyang, tengok tiang sebelah kiri ada tulisan As-salatu imaduddin, sembahyang tiang. Maka kalaulah tiang lapuk, tiang roboh, tiang tumbang, hilanglah amal ibadah. Itulah maka diawali dengan inna salati. Apa makna inna itu? Litaukid, untuk menekankan makna. Esok awak datang? Ya, saya datang. Esok awak datang tazkirah di Masjid Ibnu Abbas? Iya, saya datang. Tapi dia ragu, dia tanya 3 kali. Iya ke awak esok datang? Inna. Inna itu maknanya sungguh dalam bahasa Arab. Bahasa kita tak ada inna. Bahasa kita cukup suara saja, kuatkan sikit. Esok awak datang? Datang. Esok awak datang? Datang. Tak ada taukid. Kalau bahasa Arab ada inna. Makanya innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi. Nah, oleh sebab itu maka dikatakan inna salati, salatku, wa nusuki, segala hembusan nafas, detak jantung, bisikan telinga, lintasan fikiran, semuanya bernilai ibadah. Inna salati wa nusuki, barulah masuk wa mahyaya. Ada setengah orang dia anggap hidup ini, kenapa awak hidup? Macam orang membuang daging busuk ke tempat sampah. Esok pagi tengok datang ulat. Ulat itu hidup. Macam itulah aku hidup di dunia ini, kata dia. Macam orang campakkan tulang, lemak, daging busuk pada tempat sampah.
esok akan datang ulat sendiri, tak ada yang menghidupkan, memang dia datang dengan sendirinya. Dulu alam ini bulat, dunia isinya air semua. Selepas matahari menyinari dia dengan panas berjuta tahun, maka air ini pun surut, datanglah daratan. Itulah pulau. Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, Pulau Kalimantan Borneo, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Jawa. Datang sebab matahari menyinar beribu tahun, air menyusut. Maka dulu makhluk ini ikan. Ikan tadi mengalami suatu proses berubah dengan sendirinya, naik ke darat. Ikan tadi pun berubah menjadi kera. Ikan jadi kera, berekor, berbulu, memanjat ke atas, memendek, menjadi manusia. Tak ada Tuhan menciptakan dia. Itu kata Charles Darwin. Itu diajarkan di sekolah pada anak-anak kita, mengatakan bahwa tak ada Tuhan, kita ini wujud dengan sendirinya. Maka orang-orang yang tak bertuhan ini ateis. Na'udzubillah, anak cucu kita boleh menjadi itu bila tidak ditanamkan ilmu agama. Maka alhamdulillah di Malaysia merata-rata tempat tazkirah maghrib, tazkirah isya, tazkirah duha. Kalaulah bunda ibunya mengaji, maka anak-anak itu pasti takkan percaya pada takhayul khurafat semacam ini. Pastilah dia akan berkata, aku bukan hidup dengan sendiri macam ulat dalam sampah, tapi aku hidup kerana ada yang menghidupkan aku. Siapa dia? Wa mahyaya, hidupku, dan kalau selepas ini selesai, wa mamati. Mahya artinya hidup. Makanya ada orang nama anak awak siapa? Mahya, artinya hidup. Tapi nyam bagi nama anak Mamat. Mamati artinya mati. Mohon maaf kalau ada tuan kebetulan namanya sama. Bukan saya nak menyindir, saya cuma sebutkan saja. Wa mahyaya wa mamati lillah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Kalau sudah kita fahami bahawa hidup kita ini kerana Allah, maka serahkanlah kepada hukum hakam yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita sembahyang, sembahyang. Allah suruh kita berzikir, berzikir. Ustaz Somad, kalau sembahyang insya-Allah saya tegak 10 minit kuat. Kalau berzikir insya-Allah petik tasbih 2, 3, 10 kali kuat. Tapi kalau dah nak keluarkan duit sedekah, memang meniti air mata. Ini maknanya dia tidak tulus, tidak ikhlas berkata mahyaya, hidupku kerana Allah. Orang akan berkata hidup ini, semua orang hidup. Dia hidup, aku hidup, dia makan, aku makan. Bila dia tidak hilang dari diri kita, kita tak anggap dia nikmat. Telunjuk, telunjuk ni tak nikmat, biasa saja. Tapi bila telunjuk ni sakit, tak boleh lurus, dan orang bertanya, kenapa telunjuk, barulah terasa, oh nikmat. Kelingking, dia tak nikmat. Bila dia baru terasa, manakala dia sakit, luka, telinga gatal, barulah terasa. Nak guna besar betul. Begitu juga dengan ini. Makanya bila ada di antara kita yang sakit, sebenarnya Allah bukan marah. Allah cuma nak ingatkan kita tentang nikmat bernama sihat. Makanya banyak orang yang tak istiqamah tanya saya, Ustaz Somad, macam mana kita boleh istiqamah beribadah? Pergi hospital, nanti tengok hospital, balik insya-Allah datang istiqamah. Tapi tengok orang di hospital ini, kita jangan terlampau jujur. Banyak orang jujur, tengok sakit dia tanya, puan, apa pendapat puan tentang saya ni? Nampaknya 2 Jumaat lagi selesai. Tak boleh. Kita mesti katakan awak sehat. Allah sebenarnya nak hapuskan segala silap salah awak. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, risau, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, itu semua akan hapuskan segala silap dan salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku tak ada salah. Aku tazkirah duha muslimat di Masjid Ibnu Abbas ikut.
Apa salah saya? Saya tak ada salah, saya tak ada dosa. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempat lupa, tempat silap, tempat salah. Bila ada orang berkata saya tak lupa, saya tak silap, saya tak salah, saat itu dia sedang lupa, sedang silap, sedang salah. Oleh sebab itu maka sebenarnya bila kita sakit, Allah nak bersihkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua, Allah nak angkat derajat kita lebih daripada orang yang haji. Kalau haji jelas balasannya, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur dapat balasan surga. Baca Quran jelas balasan pahalanya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tak dihitung kira satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf 10 kebaikan. Yasin 20. Kaf ha ya ain sin qaf. Berapa huruf? Banyak. Banyak balasan, tapi ada satu yang tak disebutkan balasannya. Apa balasannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar maka balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung kira oleh manusia. Oleh sebab itu maka hidup ni mesti kita fahami bahawa ini adalah pemberian anugerah karunia Allah terbesar. Cuba puan renung, pejam mata sekejap, bayangkan kawan-kawan kecil dulu sudah berapa yang tak lagi ada bersama kita dan mereka dah pindah ke alam barzakh. Saudara saya, sepupu saya, anak saudara mak saya, sama-sama kawan sepermainan, mandi ke sungai, terkelicik batu, jatuh, meninggal. Abdul Somad sampai hari ini masih hidup. Kenapa dia mati, aku hidup? Apa guna? Surat Al-Mulk bagi jawaban. Juzuk 29 surah yang pertama. Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat Abdul Somad hidup sampai hari ini? Baru saya tahu jawabannya pagi ini. Allah ingin engkau berjumpa dengan muslimat Masjid Ibnu Abbas. Berapa orang yang berdoa? Banyak tadi tuan-tuan di belakang bertanya, Ustaz sakit kan? Sehat. Tadi di radio IKIM, Ustaz pusing sana pusing sini, ada makanan khas tadi. Apa yang membuat kita sehat? Ternyata berjumpa dengan orang, doa orang, mungkin sebaya dengan mak saya, dengan makcik saya. Mereka berdoa, ya Allah, nanti kami ada tazkirah duha pagi ini di Masjid Ibnu Abbas. Ustaz Abdul Somad namanya, bagilah dia sehat ya Allah. Selepas ke duha ni anak sakit-sakitlah. Tentu dia tak doakan kita sakit, dia akan doakan kita panjang umur, badan sehat, istiqamah. Ini semua membangkitkan semangat kita untuk hidup, kerana hidup adalah hadiah. Hidup bukan percuma. Suatu saat semua ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Aku bagi engkau hidup, yang lain tak dapat. Kenapa engkau hidup? Aku pun tak tahu kenapa aku hidup. Kita hidup kerana Allah buat kita hidup. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amala. Ada yang paling kaya, Allah tak pandang. Ada yang punya kuasa, Allah tak tengok. Ada yang elok rupa. Hidung yang paling mancung, itulah yang paling suka cacing tanah. Dah lama saya cacing menengok kita bila kita berjalan di atas tanah, cacing di bawah. Sedapnya. Kita ni makanan cacing tanah. Kenapa tidak dimakan cacing tanah? Kerana darah masih mengalir. Darah, potong kambing, tampung darah atas mangkuk, tunggu 2-3 hari, busuk, dimakan cacing tanah. Mengapa darah kita tidak berhenti? Sebab jantung masih berdetak sebelah kiri. Terasa dia berdetak, berdegup.
Bila tak terasa, bagi tahu. Maknanya apa? Allah membuat jantung berdetak. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Memang sebesar ini dia, sebelah kiri. Kalau dia baik, kalau dia sihat, maka mata engkau sihat, telinga engkau sehat, kepala engkau sehat. Dari jantung yang menyemburkan darah, darah naik ke kepala, otak, lalu kemudian ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Itu yang membuat kita sehat. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang membuat jantung itu berdegup dan berdetak? Makanya kita dengar, dia dulu ada masa anak saya nikah, masa walimah ada. Mana dia sekarang? Dia dah mati. Kenapa dia mati? Sebab kena sakit jantung. Orang mati mendadak kena sakit jantung. Pernah tak puan dengar kenapa dia mati kena kudis? Tak ada. Orang mati kerana apa yang membuat jantung itu berdegup berdetak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah. Makanya tuan-tuan guru menyuruh kita berzikir. Zikirlah banyak-banyak la ilaha illallah. Letaknya di dalam jantung. Bukan letak Allah dalam jantung, na'udzubillah. Allah tak bertempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita disuruh berzikir selalu mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir saya la ilaha illallah, elok. Zikir saya subhanallah, baik. Zikir saya alhamdulillah, tak salah. Zikir saya banyak-banyak bersolawat, lagi baik, 30 balasan. Man shalla alayya salatan, sesiapa yang berselawat 1 kali sahaja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebajikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajah tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita sadari bahawa hidup ini kerana Allah dan kita beramal untuk Allah. Habis waktu kerana kawan, kita mati kawan tak ikut. Lama hidup banyak dirasa, banyak berjalan. Lama hidup banyak dirasa, banyak jalan, banyak ditengok. Belum pernah saya tengok orang mati kawannya nak ikut, tak ada. Macam mana penggali kubur, kita timbun, datang kawan, tak, aku nak ikut. Tak ada. Kalau shopping, ya dia ikut. Tapi mati kita sendiri. Suami mati, menangis isteri, meleleh air mata. Abang, jangan tinggalkan. Cuba biar diamkan aja. Jangan tahan. Besok kalau ada orang lelaki mati kan banyak tahan. Janganlah nak, cuba biarkan aja. Nak dia masuk? Tidak. Saya kalau ada perempuan lelaki dia mati, dia menangis, ada orang tahan, tak usah tahan, biarkan aja. Cuba masuk tak dia? Setakat menangis tepi kubur sahaja, takkan nak masuk. Semalam pun dia tak nak masuk. Jamaah yang ramai, Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah Masjid Shah Alam. Saya tanya, Tuan Imam berapa datang tadi? 20,000 orang. Kalau Abdul Somad mati, ada tak yang nak berganti-gantian? Aku malam pertama, kau malam kedua, malam ketiga. Tak ada. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada nyawa dia, ada nyawa kita. Sedap berkawan. Bila kita mati, matilah engkau seorang. Apa yang akan kita bawa? Ni langkah tapak kaki ke Masjid Ibnu Abbas ni. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Langkah-langkah tapak kaki mereka dicatat oleh malaikat. Mata menengok bacaan Quran. Mata menengok Quran. Saya tak boleh tengok lama-lama, Ustaz. Asal tengok lama, bersatu titik ya, titik nun, titik mata. Belilah Quran besar, belilah, tengok supaya jelas mata. Apa maknanya? Berkawan boleh, tapi kawan yang membuat hidup kita bermakna. Sayang pada suami, silalah sayang, tapi yang membuat kita hidup beramal. Saya yakin dan percaya
suami puan-puan adalah suami yang soleh-soleh. Kalau tak soleh, takkan dia bagi izin ikut tazkirah. Abang, kami nak pergi tazkirah. Jangan. Nak pergi tazkirah. Abang, saya nak pakai hijab. Jangan. Aku tak suka tengok bini pakai hijab. Engkau mesti buka, bagi 3 color warna. Merah, ini gelap. Kuku mesti engkau pakai black. Black atas. Di atas black, bawah black daki. Najis, kotor. Maka yang mengingatkan kita bahawa hidup ini sementara. Aku dengan engkau ni tak lama. Sementara malaikat maut datang. Bila engkau mati aku tak ikut, engkau mati aku tak ikut, aku mati pun kau tak ikut. Maka pergilah dengan tazkirah. Pergi dengan tazkirah. Abang tak ikut? Tak, streaming aja ya. Apa maknanya? Bahawa punya anak, sayang pada anak sampai tak sembahyang tahajud malam. Saking sayang pada anak sampai tidak sembahyang duha. Sayang pada anak sampai tinggal puasa 90 hari. Satu anak, puan tak puasa 90 hari. Masa hamil 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Nak ganti puasa qada tahun ketiga, adik dia pula datang. Bila mati anak tak ingat. Ia kalau dia sekolah agama, kalau belajar agama Islam, bangkit dia tahajud malam, dia ambil air sembahyang, dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau dia tak belajar agama, dia buka tadi. Apa yang awak cari? Surat tanah, surat rantai, surat gelang, surat cincin. Apa yang akan kita bawa mati? Ini hidup sekejap, tapi yang akan kita terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, hidup singkat, hidup pendek, hidup sekejap, maka jadikan hidup bermakna. Alhamdulillah, puan-puan muslimat yang datang kajian tazkirah duha ini bermanfaat hidupnya saat ini. Esok entahlah, mana kita tahu. Insya Allah. Surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan baik esok. Illa ayyasha Allah. Insya Allah. Tapi makna insya Allah tu iya. Banyak juga orang Melayu bila tanya insya Allah tidak. Esok awak datang, insya Allah. Rupa tidak. Maka tanya dulu, insya Allah Melayu ke insya Allah Quran? Insya Allah kita ke insya Allah Allah? Oleh sebab itu kita serahkan kepada Allah supaya kita jangan takbur, jangan sombong, jangan angkuh. Hidup yang singkat. Saya dah kira-kira, dah hitung-hitung. Insya Allah saya mati 2040. Lahir 1977. Mungkin saya sebaya dengan anak makcik, dengan anak makcik. Maka saya tak rasa sekarang ni sedang berceramah. Saya sekarang tidak sedang tazkirah. Saya hanya sedang bercerita dengan makcik-makcik saya. Dulu bila saya balik sembahyang Jumaat, mak saya panggil, sini kejap. Ya mak, apa kata khatib Jumaat tadi? Kata khatib tadi mak, wow, cerita. Jadi saya memang dari kecil dah bercerita. Ini kedai tempat jual gula, jual minyak, rumah samping. Bila mak suruh beli gula, lama saya tak balik-balik. Sebab bercerita di situ. Datang, memang dari kecil saya bercerita. Jadi saya tak rasa sedang menjadi cikgu. Saya sedang mengguru. Tak, Malaysia ni negeri para ulama. Internasional semua orang datang kemari menggurui, mengguru-guru, mengajar orang Malaysia sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Dah masin dah. Hanya mengulang kaji saja. Apa kata orang Melayu? Hafal kaji kena diulang, pasal jalan kerana dilalui. Bila jalan ni tak kita lalu lalang, tumbuh rumput. Itulah maka diulang kaji. Apa tadi di Masjid Ibnu Abbas? Tajuknya apa? Inna solati wa nusuki wa mahaya wa... Itu dari kecil kita dah baca. Mengulang kaji sahaja.
Sebenarnya kaji Ustaz Somad ni aku dah tengok tiap-tiap hari. Cuma aku nak tengok dia sama tak yang original dengan ini hidup singkat. Saya dah hitung kira hidup dah habis 42 tahun. 42 tahun hidup dah habis. Di Kahirah 4 tahun. Balik dari Kahirah di Kajang 2 semester. Dulu saya di UKM, tapi tak habis, tak selesai. Lepas itu pergi Pulau Maghribi 2 tahun. Duduk pula kat Jakarta 1 tahun. Balik ke Riau sudah 11 tahun. 2008 sampai 2019. Datang pagi balik, datang balik ke Kuala Lumpur sudah 7 tahun. Tiap-tiap bulan Februari saya datang Kuala Lumpur. Dah 6-7 tahun. Oh, jadi Ustaz dah selalu Kuala Lumpur. Selalu. Kenapa kami baru tahu sekarang? Dulu belum viral lagi. Apa maknanya? Allah bagi kesempatan hidup. Abdul Somad, aku bagi engkau hidup, engkau isilah hidup. Dari mula buka mata sampai tutup mata, mesti engkau isi dengan amal soleh. Buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup mata, jangan baca sekarang. Banyak orang bila saya bacakan itu tertidur. Alhamdulillah, menengok jam yang ada di hadapan saya itu dah jam 10.40. Maknanya saya dah bagi tazkirah 40 minit. Dimaklumkan pada saya, Ustaz jangan lama-lama, yang panjang 60 minit saja. Lepas itu jawab soalan-soalan. 60 minit tazkirah, 30 minit soal jawab. Tak boleh melawan sebab kita menumpang ni. Inna salati sudah, wa nusuki sudah, wa ma'iyaya hidup las, wa mamati. Berapa banyak orang yang dikata doktor mati lepas tazkirah. Pengerusi masjid mengajak saya makan di Riau, Sumatera. Ustaz Somad, sila ke rumah kita makan kejap. Ya. Saya baru balik dari Melaka, Ustaz. Ada apa Pak Cik? Check up, medical check up. Apa kata doktor di Melaka? Kata dia urat kaki mesti potong naik ke jantung. Namanya bypass. Jalan tol kan? Bila tak nak, umur Pak Cik tinggal 2 bulan saja. Sebab jantung ni dah rosak. Jadi Pak Cik dah operasi. Tak, saya takut. Terbayang saya ayam dipotong. Jadi saya tak datang lagi. Jadi umur Pak Cik tinggal 2 bulan lagi. Dah 2 tahun tak mati-mati. Saya bukan salahkan doktor. Itu menurut ilmu mereka. Anak saya sakit, saya tetap bawa hospital. Saya pun tetap check up hospital. Datang doktor di Batam, Kepulauan Riau. Saya tengok Ustaz ni kurus dah. Kenapa doktor? Ya, gemuk sikit supaya orang percaya. Rupanya kalau kita kurus, orang tak percaya. Ustaz minum susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Iyalah doktor, saya minumlah. Sehari 3 kali. Sebulan tak bertambah-tambah. Doktor, saya dah minum sebulan tak bertambah. Kalau begitu Ustaz sabar saja, berarti dah takdir dari Allah. Kita tetap usaha, tetap pergi ke hospital, tetap check up. Tapi masalah urusan sehat dan sakit mati itu urusan Allah. Saya tak ingin lepas tazkirah ni puan-puan tak pergi hospital lagi. Nanti doktor tanya, puan tak hospital? Kalau tak mati, kata Allah tidak. Tetap ada usaha. Orang ajak kita makan, tentu kita berfikir. Dia ajak makan ketam, makan udang, makan itu. Oh, ini ada kolesterol. Kulu, makanlah. Tapi sikit-sikit je. Jangan sikit-sikit makan. Nah, saya selama di Kuala Lumpur ni, Selangor, ditanya oleh pengerusi masjid, pengerusi majlis, Ustaz, dah ada pantang? Ada Pak Cik. Apa? Pantang dekat. Dekat habis.
Maknanya apa? Ada ikhtiar, ada usaha. Fa iza azamta, lepas itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati, kata Allah, malaikat maut tak tengok tua muda. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda, busuk jatuh. Kelapa muda jatuh. Kelapa tua tak jatuh-jatuh. Dijolok 2-3 kali baru jatuh. Oleh sebab itu maka yang tua jangan putus asa. Jangan patah harapan. Yang muda jangan pula terlampau bangga. Aku muda lagi. Awak tak ikut tazkirah duha muslimat? Lama mati lagi. Oh, mati bukan kuasa engkau. Mati kuasa Allah. Muda, sehat. Pergi hospital, medical check up. Kepala sehat, otak sehat, jantung sehat, kaki sehat. Semua sehat. Sehat. Datang kereta, accident, mati. Oleh sebab itu maka kita tetap tawakal pada Allah dengan usaha. Andai kita mati, Nabi dah ajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup esok pagi, amalku bertambah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam nanti, dosa berkurang. Apa kita takutkan? Ustaz tak takut mati. Yang kita takutkan apa bekal mati. Kalau mati Ustaz malam ini, berhenti buat dosa. Kalau hidup Ustaz esok pagi, bertambah amal. Esok kalau hidup saya, oh amal saya bertambah banyak. Kenapa? Sebab besok nak pergi ke Kelantan. Jauh perjalanan, banyak pahala. Dan esok malam di Kelantan, bukan pula di masjid, bukan di surau, di Padang Stadium. Orang Kelantan dah bagi maklumat, Ustaz, di mana-mana Kelantan billboard besar-besar dah. Gambar Ustaz dah merata-rata di Alostar. Yang saya khawatirkan, manakala esok sampai di Kelantan, semua orang Kelantan terkejut. Kami tengok di gambar tu besar, punya kecil. Kita tetap sentiasa semangat, la ta'jaz, jangan merasa lemah. Yang dah dikatakan doktor sakit pun tetap bangkitkan semangat. Kenapa? Kerana Allah punya kuasa. Hidup sampai hari ini bukan kuasa kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mati. Semua mati. Tapi kita ingin mati itu adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Nyawa itu berjalan dari ujung kaki, terus naik ke lutut, ke pinggang, ke dada, keluar daripada hembusan mulut dan hidung, dan mata melihat ruh keluar. Itulah maka orang mati itu mata terbuka, menengok ruh keluar. Terasa sejuk dari ujung kaki. Macam mana? Dah ada rasa sejuk? Saya rasa sejuk ni, sebab ikon sejuk. Terasa sejuk, berjalan dia, berhembuslah dia. Kita ingin saat hembusan terakhir itu yang keluar adalah la ilaha illallah. Jangankan mengayunkan kaki, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, jangankan menggerakkan jari, menggerakkan bibir pun berat waktu sakaratul maut. Tapi Allah tahu. Aku tahu kau susah nak gerakkan bibir sakaratul maut. Cukup kau ucapkan kalimah ini, bibir tak perlu bergerak. Kalau nak sebut nama Abdul Somad, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Kalau nak sebut Ibnu Abbas, bibir mesti bergerak. Ibnu Abbas. Tapi menyebut la ilaha illallah, tak bergerak. La ilaha. Cukup lidah saja di dalam. Makanya nanti mulut tenganga, lidah bilang la ilaha illallah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Orang yang paling dekat. Bila dah berbini, laki sampaikan ke bini, nanti bila kau nampak aku sakit, bisikkan ke telinga abang la ilaha illallah.
Esok nampak dia demam-demam sikit lah. Belum lagi. Kau nak cepat aja aku mati. Jangan takut cerita mati. Ni banyak perempuan takut cerita mati. Bila lakinya cakap mati, nanti bila abang mati, jangan cakap mati, jangan cakap mati. Kita ni semua akan mati. Sebab kawan daripada hidup itu mati. Kawan daripada sihat itu sakit. Kawan daripada cantik itu, janganlah sebut buruk, lisut. Sebab semua itu sudah dijadikan Allah berpasang-pasangan. Bila kita siap terima hidup, kenapa tak siap terima mati? Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nanti balik dari sini, cerita mati. Apa kata Ustaz Somad tadi? Mati bang. Janganlah cerita mati. Kita semua akan mati. Dan apa yang akan kita bawa? Apa yang selalu engkau dengar, apa yang selalu engkau tengok, apa yang selalu engkau cakapkan, itulah yang akan datang masa sakaratul maut. Puan pernah dengar kata tengiang-ngiang? Tengiang di telinga. Bila puan suka pada lagu, dilantunkan beberapa kali sambil memasak. Salatu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia nyanyikan, tengiang di telinga. Kadang waktu masa kita antara tidur dan jaga, tengiang. Sallallahu ala, terjaga. Oh, tengiang. Itu bagi yang suka selawat. Bayangkan yang suka Bollywood. Apa kira-kira yang akan datang waktu sakratul maut? Bayangkanlah. Maka balik dari sini, CD-CD itu bakal yang lagu-lagu yang tak mengingatkan kita pada Allah. Lagu Mak Saleh, lagu robah dari lagu Mak Saleh menjadi lagu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata doktor, nama hospitalnya Rumah Sakit Umum Am di Jakarta, Cipto Mangunkusumo, orang Jawa. Ini bawa balik sebab tak ada harapan hidup lagi. Keluarga, anak, bini bawa balik, tak ada harapan hidup. Sebab di bilik ICU dah berbunyi dah. Sikit lagi. Balik. Kata doktor tak ada harapan hidup lagi dah. Bawa sajalah balik. Sebab bila doktor cakap bawa balik, sebenarnya mereka jaga hati perasaan kita. Kalau dia nak berterus terang, kenapa doktor? Mati. Masa mereka nak cabut alat-alat nafas ini, tiba-tiba orang tadi duduk dan dia sihat. Doktor pun heran, keluarga heran, semua orang kampung dah datang nak jemput jenazah, bakal jenazah. Mungkin mereka dah siapkan semua sabun-sabun nak mandi jenazah. Mereka tanya, apa yang awak nampak masa koma, masa tak tahu apa di alam-alam yang, apa yang awak nampak masa tu? Apa jawab dia? Masa aku dalam gelap tu tiba-tiba datang seseorang. Apa kata dia? Bila tazkirah. Siapa yang datang tu? Ustaz Somad. Dia kata saya datang. Saya pun rasa tak percaya. Saya tanya dia, iya ke Pak Cik masa di hospital tu saya datang? Iya Ustaz. Saya heran. Berarti saya ni dah jadi wali Allah. Lama saya berfikir, kenapa masa tu dia tengok saya? Lama-lama saya berfikir, saya ni orangnya rasional. Saya berfikir, saya tanya, Pak Cik selalu tengok saya tazkirah. Sebelum tidur malam memang tazkirah ustaz saja yang saya tengok. Oh. Pagi bila nak pergi dari rumah ke office, saya hidup tape, saya dengar tazkirah ustaz. Baru saya faham. Itu yang dia dengar pagi, petang, siang, malam. Maka waktu dia nak sakratul, hampir sakratul, di situ pun itu yang dia dengar.
Bayangkan kalau yang dia dengar yang lain-lain. Amitabh Bachchan datang, Sanjay Dutt datang. Bayangkan itu. Nauzubillah. Saya ambil pelajaran bukan main untuk diri saya sebenarnya, bukan untuk orang lain. Allah ceritakan kisah itu pada orang ini supaya iktibar pada Abdul Somad. Kau dengarlah salawat, kau dengarlah zikir, kerana manakala malaikat maut mencabut nyawa, itulah maka tiap-tiap selepas salat, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kuat suara? Sebab kita ingin terngiang di telinga. Iya kalau anak ada, iya kalau suami ada. Bagaimana kalau mati sebatang kara sendiri saja, siapa pun tak ada? Siapa yang akan bisikkan ke telinga kita talqin? La ilaha illallah. La tuqra'u fi amrin asirin. Perkara yang paling berat dalam hidup sakaratul maut. Bagaimana meringankan sakaratul maut? Kami dah doa dah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Tak cukup doa, bacakan Yasin. Tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, bila ada orang yang sakaratul maut, yang lain jangan diam saja, buka Quran, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bila nampak anak dia menangis, ayat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itulah guna anak kita pandai membaca Quran. Bahawa dia akan menjadi lawyer, sila. Bahawa dia akan menjadi orang yang ada kuasa, tak salah. Tapi dia ingat pada kita. Apa guna ibu puan kandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, saat kita sakratul maut pun dia tak boleh ringankan kita. Puan yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, meregang nyawa, tetes peluh, darah, air mata. Apakah ada puan minta pada anak, nanti bila kau dah sukses, dah besar, buatkan aku rumah besar, belikan aku kereta, belikan aku emas? Tak ada. Kita cuma ingin dia ringankan kita waktu sakaratul maut. Anak saya lahir lelaki, saya bisikkan ke telinga dia sebelah kanan masa dia lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Hadis riwayat Sunan Tirmizi, nama hadisnya hadisun hasan, mengazankan ke telinga anak masa barulah. Sesiapa lelaki yang tidak mengazankan anaknya masa lahir lalu, tidak apa, tidak wajib, sunnah saja. Makna cakap saya ini, jangan nanti balik dari sini puan suruh suami mengazankan anak. Abang dulu tak azan, aku tengok azan sekarang. Kata anak, apa ayah ni, aku dah besar dah. Apa makna? Saya cuma nak sampaikan apa makna mengazankan ke telinga itu. Orang yang tak faham dia kata, apalah orang Islam ni, anak sudah belum faham lagi bahasa Arab, belum tadika, kenapa diazankan? Sebenarnya kita nak ingatkan dia bahawa dulu engkau dah bertauhid. Nah, sebelum engkau ada darah, ada kuku, ada bulu, ada daging, masa itu engkau roh sahaja, berada di hadapan Allah. Dan saat itu Allah ambil persaksian. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Masa itu kita semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb Allah Tuhan kami. Lepas tu dia lupa masuk rahim, lepas tu dia lupa lahir ke dunia yang fana ini. Diingatkan balik oleh suami, asyhadu an la ilaha illallah. Di awal Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Apa yang Ustaz Samad inginkan selepas mengazankan anak dulu? Aku tak ingin minta banyak pada engkau nak, aku cuma ingin minta satu saja. Dulu masa engkau kecil aku mengazankan, nanti bila engkau tengok aku sakratul maut, engkau pula lah yang membisikkan kalimah itu di telingaku sebelah kanan, ayah,
La ilaha illallah. Makanya kalau tengok orang sakit, anak dia mana? Anak busy lah, ada program. Bini mana? Bini pula mengejar, tak tahu entah apa dikejar. Jadi tinggal seorang saja. Ya. Siapa yang membisikkan? Kita. Yang membisikkan berapa orang? Satu. Jangan semua nak berbisik. Satu saja. Siapa di antara kita ni seorang bisik. Walaupun yang sakit tu ustaz. Jangan nanti Ustaz Samad sakit, yang lain Ustaz Samad dia tak usah lah, dia dah tahu dah. Tetap juga kita bisik la ilaha illallah. Kalau sudah nampak mulut dia bergerak, lidah dia la ilaha, diam. Jangan ganggu lagi. Sekali saja, jangan ganggu. Tapi bila dia mengigau, dia meracau, berapa dolar RM1 sekarang? Jangan fikir itu lagi. Fikirlah elok-elok ni, dengar. Ini yang akan kau hadapi Allah Ta'ala. Makanya selalu kita sebut Allahumma a'ina bil iman wa amitsna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Apa itu iman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu di Malaysia bagaimana orang melepas jenazah. Tapi di tempat kami, marilah kita lepas jenazah ini ke tempat rehat yang terakhir. Dia kata mati itu rehat. Kata siapa? Iya kalau kita orang soleh. Tapi kalau dosa banyak, masih ada azab kubur, maka kita sentiasa berdoa 5 kali sehari yang fardu saja. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, azab kubur. Dia dah mati dah. Kita tetap baca masa lalu di kubur dia. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang doanya Ustaz, panjang. Saya selama ni pendek je. Jadilah daripada diam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, cukup. Kalau nak panjang, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bila tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bila kita salam pada orang hidup, assalamualaikum, selamat rumah puan, selamat suami puan, selamat anak puan, selamat akhirat puan, selamat dunia puan, selamat harta puan. Tapi bila kita ucapkan salam pada orang mati, selamat apa? Assalamualaikum, selamat engkau dari azab kubur. Orang dah mati pun kita doakan. Itulah maknanya bacaan Al-Fatihah sampai pada orang mati. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kenapa awak baca Al-Fatihah untuk orang mati? Sampai ke? Kalau tak sampai Al-Fatihah untuk orang mati, untuk apa Nabi ajarkan Assalamualaikum ya ahlal kubur? Dia bukan batu, dia bukan pokok kayu, dia hidup. Hanya saja rohnya dah keluar daripada jasad. Kadang orang bila roh ada dalam jasad hidup, kalau roh keluar daripada jasad mati. Kita tak mati, kita hidup, hanya saja keluar daripada jasad. Nanti manakala hari kiamat, roh itu masuk balik ke jasad dan jasad hidup balik. Yang masuk surga itu roh apa jasad? Roh dengan jasad. Kalau yang masuk surga cuma roh, saya tak mau, berarti mimpi. Untuk apa mimpi? Makan, minum, kena naungan surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada air mengalir dan taman-taman. Apa makna jannat? Pokok kayu, pokok kayu. Ranting-ranting dahan pokok kayu tadi bertemu sehingga cahaya matahari tak jatuh ke bawah.
maka kita yang ada di bawah tak kena matahari. Apa maknanya? Yang masuk surga itu kulit. Ruh mana ada kulit? Kita masuk surga ruh dengan jasad sekali. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kulit kita tak kena cahaya matahari. Sebab apa? Sebab tertahan oleh daun-daunan jannah. Jannah artinya tertutup. Kerana surga itu tertutup oleh cahaya matahari. Kerana adanya daun-daun ranting-ranting kayu. Dan kita berada di bawah itu semua. Menunjukkan apa? Kulit tidak terkena panas. Masuk surga itu kulit. Tapi kulit Abdul Somad dah mati dimakan cacing tanah. Balik hidup, tumbuh balik. Manakala dikatakan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita pun hidup tegak berdiri kembali. Kita berharap mahyaya hidup karena Allah, mamati pun kerana Allah. Habis 60 minit. Cepat betul waktu di Masjid Ibnu Abbas. Kalau ikut jam yang di depan saya itu lah lebih 5 minit. Tengok sini memanglah pukul 11. Ternyata di Malaysia ni jam pun ikhtilaf juga. Bergurau je. Itulah yang boleh saya sampaikan. Jangan mengaji setakat ini saja. Bila nanti maghrib ada tazkirah, datang. Esok subuh ada tazkirah, dengar. Walaupun dia dah dengar 2-3 kali, ulang-ulang balik. Kerana mendapatkan pahala, membuatkan kita istiqamah. Mungkin yang disampaikan Ustaz Abdul Somad hanya 1% saja. Yang dia sampaikan ada doktor, ada PhD kita, ada Habib kita, ada Tuan Syekh kita. Abdul Somad hanya menyampaikan kecil saja. Tapi ada ulama-ulama lain. Maka datang 4. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk, diampuni Allah. Tapi saya tengok tak ada mengantuk. Macam mana kami nak tertidur? Suara ustaz kuat. Jadi saya bersuara kuat ni bukan kerana marah. Saya dari Sumatera. Sumatera ni banyak bukit, angin kencang. Maka kami orang Sumatera beza dengan orang Jawa. Orang Jawa terlembut. Mas, pripun kapare api. Kalau kami tak kuat. Muslimin, musliman. Kuat. Tapi suara je kuat, hati lembut insya-Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada soalan-soalan kita akan jawab dan sudah dituliskan oleh pengerusi majlis. Soalan pertama, maksud ayat Quran surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu pun musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan yang terjadi pada badan kamu sakit, terbakar, hilang, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya di alam nyata. Soalan, bagaimana mahu menanamkan keyakinan ini agar kita tidak menyalahkan orang lain bila kita ditimpa musibah? Kadang bila saya yang kena musibah itu, ayat ni pun lupa. Saya boleh sampaikan ni masa senang, masa selesa. Bila dia datang, ayat terbang, hadis melayang. Yang ada berang. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Datang Umar mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Terdiam semua sahabat. Datang Abu Bakar, dia bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sudah banyak yang mati. Afa immata, kalau Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan murtad? Nauzubillah. Jatuh pedang Sayyidina Umar, meleleh air matanya. Pertanyaannya, apakah Umar itu tak hafaz Quran? Umar hafaz Quran. Kenapa dia lupa ayat itu? Kerana cinta dan sayang.
Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang peka. Maka jangan heran bila anak gadis puan buta dan peka sedang jatuh cinta. Kita kalau dah kehilangan orang yang kita sayang, kita buta, kita peka, ayat hilang. Siapa yang akan mengingatkan kita bila Abdul Somad terkena musibah ini? Siapa yang akan mengingatkan Abdul Somad? Muslimat kajian duha Masjid Ibnu Abbas. Mereka akan datang beramai-ramai. Ustaz Abdul Somad sabar. Kan Ustaz dulu bagi tazkirah di masjid kami. Ni YouTube. Oh iya, aku bercakap dulu. Maka kita akan kuat kalau ada orang lain. Kita ni pokok kayu. Pokok kayu bila datang angin kencang patah. Mengapa pokok kayu di hutan tak patah? Kerana ada kayu lain yang menahan angin yang kencang. Maka jangan bersendirian. Az-zi'bu, serigala, hanya akan menerkam kambing al-qasiyah yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah sendiri. Wa minal isnaini ab'adu, kerana setan akan melarikan diri dari orang yang berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Muslimat Tazkirah Duha Masjid Ibnu Abbas. Lelaki ikut boleh, tapi menumpanglah. Apa yang Ustaz sampaikan? Kita akan kuat kalau ditolong orang lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Surah Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat daripada urat leher dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam diri, dalam hati, dalam kepala, dalam otak dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami lebih dekat daripada urat leher dia. Oh, kalau begitu Tuhan tu di dalam lah. Tapi dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Oh, kalau begitu dia di dalam, lepas tu dia naik ke atas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini semua ayat namanya ayat mutasyabihat. Tidak boleh difahami. Itu makna 1000 tahun. Begitu juga dengan ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih daripada urat leher. Allah ingin mengatakan bahwa aku dekat. Itu makna yang diinginkan. Bertanam tebu di tepi bibir. Mana mungkin tebu tanam tepi bibir? Apa makna cakap terlampau manis? Itu makna ibarah. Ada makna di balik itu. Itu namanya ta'wil. Apa itu ta'wil? Memahami makna zahir yang dialihkan kepada makna kinayah. Yang dimaksudkan bukan zahirnya, tapi ada makna di balik itu. Yang dimaksudnya adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka ulama memberikan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Soalan ketiga. Ustaz Abdul Somad, jika benar hidup dan mati kerana Allah, mengapa masih ramai yang merasa sedih bila amalnya tak dipandang oleh manusia? Dia belum ikut tazkirah duha Muslimat Ibnu Abbas. Memang pada tahap awal orang beramal ini ingin dapat pahala. Ustaz, bila saya dapat salat duha, pahalanya apa? Bila saya berzikir 100 kali, saya dapat apa? Macam budak kecil. Pergi buat tulis yang tadi cikgu suruh, saya dapat apa? Tapi lama-lama bila dia dah dewasa, dia dah berfikir, dia pun tak lagi minta kerana dia ingin membalas budi baik orang tua. Dia dah berfikir. Jadi bila ada orang sikit-sikit tanya pahala, Ustaz bila buat ni apa pahala? Itu budak kecil lagi. Bukan umur dia kecil, ilmu dia kecil. Orang kalau dah tak sanggup rasa nak minta balasan, bagaimana kita nak minta balas pada Allah? Hembusan nafas dari Allah, paru-paru dari Allah, detak jantung dari Allah, ingin minta balasan dari Allah. Maka kita serah kepada Allah.
Sembahyang cuma 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 minit, 25 minit sehari semalam. Nak masuk ke surga, khalidina fiha abada. Maka orang yang dah sampai pada tingkat merasa diri tak ada apa-apa, amalku ni tak membuat aku masuk surga. Apa kata dia? Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tak sesuai, tak cocok, tak pantas, tak layak aku masuk dalam surga ya Allah. Macam mana kita nak masuk surga? Lebih banyak sembang daripada zikir. Macam mana nak masuk surga? Lebih banyak WhatsApp, Instagram, FB daripada buka Quran. Tapi kita masuk surga ni kerana apa? Kerana rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Lalu kami masuk surga ni kerana apa ya Allah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kerana rahmat Allah. Itulah maka selepas kita minta hapus dosa, kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Untuk orang mati begitu juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Untuk orang yang hidup begitu juga. Assalamualaikum warahmatullah. Puan dah dapat rahmat. Alhamdulillah saya dah dapat rahmat. Macam mana tahu? Nama laki dia Rahmat. Pakcik Rahmat. Begitulah orang tua dulu saking ingin anak dapat rahmat, dia bagi nama. Siapa nama anak awak? Rahmat. Masya Allah. Ustaz Abdul Samad, jika yang bekerja mengharapkan gaji upah seperti mengajar, mengaji Quran, mendapat uang, masihkah dia disebut merebut hasil amal pahala di akhirat? Nampaknya ni nak menyindir saya. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak pernah mengambil upah daripada apapun. Qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Balasan daripada Allah semata. Saya nak minta qalam, pena. Pinjam kejap. Saya nak tuliskan berapa upah Nabi Muhammad SAW bagi orang. Nabi SAW pada masa perang Badar, dia mendapatkan la taqillu an khamsina alfi dinarin, 50.000 keping dinar. Dinar bukan ringgit. Dinar duit emas. Sekeping dinar beratnya 4,25 gram. Hitung sendirilah. 4,25 gram, 50.000 keping. Berapa kilo emas itu? Lepas itu hitung ringgit. Saya sebab pertanyaan ni tak tahu dari awal, saya tak tahu pula berapa harga emas di Kuala Lumpur. Tapi puan yang paling tahu. Memang sesuai pertanyaan ini untuk perempuan, kerana puan paling tahu harga emas sekarang ni. Cara nak mengira, hitung kira mudah saja. 4,25 gram kali 50.000 keping. Berapa itu? Nabi Muhammad dapat berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Khumus itu 20%. 20% untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bila ada orang mengatakan Nabi tak ada ambil apa-apa, ni khumus 50% untuk Nabi, tapi dia tak pakai. Jadi bila ada cikgu, khatib, guru mengaji ambil, dia dibagi daripada mana? Baitul mal. Isi baitul mal itu apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, berapa kerajaan Saudi Arabia bagi? Apakah dia tetap dapat pahala? Itulah hebatnya mereka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi negara, kerajaan tetap memberikan. Bahwa ada masyarakat yang memberikan, ya. Soalan kelima.
Ustaz Abdul Somad, bagaimana cara menarik orang ramai untuk hadir ke majlis ilmu? Oh, ini pertanyaan membazir. Untuk apa kita bahaskan Masjid Ibnu Abbas hingga penuh sesak sampai kita tepi jalan? Kenapa orang ramai? Semuanya kerana tajuk hablum, tajuk wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kadang orang hanya pilih-pilih ustaz tertentu sahaja. Zurghiban tasdad hubban. Jarang-jarang berjumpa, kasih sayang akan datang. Kenapa ramai jamaah? Saya ke Kuala Lumpur setahun sekali. Ustaz-ustaz di Kuala Lumpur jumpa tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, mungkin sebab itu juga. Tapi yang lain daripada itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam segala hal semua macam tangan. Ada tinggi, ada pendek, ada rendah, ada tinggi, ada gemuk, ada masalah rezeki. Begitu juga. Ada kaya, ada sedang, ada bawah. Masalah rupa begitu juga. Ada cantik, ada agak cantik, ada kurang cantik. Jangan sebut buruk, kurang cantik. Masalah pandai begitu juga. Sangat pandai, kurang pandai. Jangan sebut bodoh, agak tak pandai. Begitu juga dalam masalahnya. Ada ustaz yang ramai, Ustaz Azhar Idrus ramai, Ustaz Kazim ramai, Ustaz Fulan ramai. Tapi tapi apakah itu menunjukkan dakwah diterima? Belum tentu. Apa itu dakwah? Ada perubahan. Lepas tazkirah berubah. Sebelumnya lidah dia kasar, nak caci maki orang. Lepas tu dia lembut. Dia, awak diam je dari tadi. Ya, sebab tazkirah? Enggak, sakit mulut. Itu bukan kerana tazkirah. Jadi jangan sangka ramai berarti tazkirah itu dah berhasil. Belum tentu. Tanda orang berhasil tazkirah adalah bila ada perubahan dalam sifat sikap kita. Dulu saya berat nak sembahyang ni ustaz, tapi dah dengar tazkirah ustaz, lebih berat. Oh, berarti Ustaz Somad tak betul. Soalan ketujuh, menggunakan ayat Quran untuk kepentingan diri, dunia. Tafsiran dibuat untuk sepenuhnya hanya mengikut hawa nafsu dan akal semata. Man talaba ilman, sesiapa sahaja yang mencari ilmu, liyumari bihil ulama, hanya untuk mendebat para ulama, waliyujari bihi sufaha, untuk membodoh-bodohi orang yang jahil, dungu, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Bukan tak masuk surga, bau surga pun tak dia cium. Maka selalu saya mohon doa kepada jamaah, kepada tuan, kepada puan, termasuk puan muslimat, pada tazkirah doa Masjid Ibnu Abbas, doakan supaya Ustaz Abdul Somad memang diridai Allah dan mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada tazkirah hingga 20 hari bulan Februari lagi. Jadi tak boleh kita gunakan ayatnya mengikut hawa nafsu. Tak boleh kita pakai ini untuk yang tidak-tidak. Mesti lillahi ta'ala. Ustaz Abdul Somad, boleh kami jemput ini ke negeri kami begini-begini? Mohon maaf, saya dah ada janji di Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas tu kecil je. Banyak ustaz lain boleh. Tempat kami tak. Saya dari dulu ke Kuala Lumpur setahun sekali saja. Semuanya melalui Pak Cik Razak. Saya tak tahu menahu. Nak masjid kecil, nak surau, nak ada kekuasaan, nak orang biasa. Karena yang kita sampaikan ini kalam Allah. Yang kita sampaikan ni hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kita pijak ni bumi Allah. Kita hidup pun kerana Allah. Kenapa kita main-mainkan ini? Jangan bermain-main. Ini kuasa Allah. Memainkan kuasa Allah, Allah akan hukum kita. Na'udzubillah. Soalan ke-8. Apa persiapan yang patut kita lakukan agar kita dapat menerima buku catatan amalan kita dengan tangan kanan? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, sesiapa saja yang diberi buku catatan amal dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah. Apa yang boleh kita lakukan?
Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang berharap berjumpa dengan Allah, dua saja yang akan kita bawa. Falyamal amalan salihah, beramal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan syirik. Tak ada guna banyak amal soleh, haji ke Makkah, pergi umrah, berzikir rajin, tapi syirik. Dulu masa kami belajar kat Kaherah, musim haji pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, macam-macam jumpa jamaah haji. Awak pelajar dari Kaherah? Ya makcik. Boleh bawa ke makcik ke tempat nak beli tempat celak, nak beli ini tak? Boleh. Dah tempat celak udah. Ini udah mangkuk kuning udah. Apa lagi yang belum? Batu cincin belum. Ni kecil. Ada batu sebesar telur angsa. Tak adalah yang makcik nak cari. Makcik nak cari batu apa? Yang boleh lariskan dagangan. Sudah rusak tauhid. Syirik. Makna syirik itu apa? Meyakini ada kuasa lain daripada kuasa Allah. Bomoh, meminta kepada dukun, minta kepada orang berkawan dengan jin. Buka surat Al-Jin juzuk 29. Apa kata Allah Ta'ala? Fariqum rijalum minal insi, ada beberapa orang lelaki, ya'udhuna birijalim minal jin, mereka minta bantuan pertolongan jin. Hai jin, segala jin hantu, segala hantu tolong. Na'udzubillah. Syirik. Maka kita kalau ingin dapat buku catatan amal baik, dua saja. Amal saleh, jangan syirik. 9. Bolehkah seorang mengamalkan surah Al-Fatihah untuk dijadikan amalan setiap malam 100 kali, mendapat keizinan daripada orang-orang alim? Sahabat Nabi sembahyang dari Isya sampai subuh, ayatnya dia tak ulang, ayatnya dia tak ubah. Qul huwallah. Nama dia Qatadah bin Nu'man. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas itu dia baca lagi Qul huwallah sampai subuh. Lalu kemudian pagi sahabat Nabi datang mengadu report kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, itu Qatadah malam tadi aku dengar sembahyang dari Isya sampai subuh, ayat dia tak ubah, Qul huwallah, tak ganti-ganti, tak tukar-tukar, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Apakah Nabi marah? Apakah kata Nabi? Aku tak ada suruh bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya membaca Qul huwallah 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran, maka dia baca 3 kali seperti khatam Quran, dia baca berkali-kali amat sangat baik. Itulah dalil boleh mengulang-ulang bacaan beberapa kali. Nak dia buat 100, nak dia buat 1000. Bagaimana dengan orang yang berzikir 1000? Dia buat tasbih 1000, dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah sebelum tidur malam dia petik tasbih dia alfa uqdah, 1000, alfa ni 2, alfa uqdah 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dia baca, tak boleh 100. Bila 100 bid'ah, 101 boleh baca banyak-banyak. Lepas itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan Al-Fatihah ini, mudahkan segala urusan anakku, mudahkan segala urusan kami, jadikan dia anak yang berbakti, beramal soleh. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan suatu umat. Dia ummatan qanitan, beribadah kepada Allah, berdiri teguh di atas dasar tauhid, hanifan walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Bagaimana kita nak buat untuk kita jadi macam Nabi Ibrahim alaihissalam?
Ucapan yang kita cakap dalam sembahyang itu cakap Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itulah isi ayat surah An-Nahl 120 ini. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Apa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, Nabi Ibrahim bersandar kepada ayah. Nama ayahnya Azar. Tapi ayah pun tak boleh tempat bersandar kerana ayah penyembah berhala. Bersandar kepada penduduk Babilonia. Ternyata pun tak boleh kerana penduduk Babilonia menyembah berhala. Bersandar kepada istri pun juga tak boleh kerana istri yang diharapkan tak punya anak sampai umur Ibrahim 99 tahun, barulah Sarah melahirkan anak itu bernama Ishak. Bersandar kepada anak, jangan, kerana Allah memerintahkan anak yang kau sayang bernama Ismail. Ismail lahir umur Ibrahim 86 tahun. Kata Allah, hantar anakmu itu ke Makkah dan engkau balik ke Palestin 1500 km. Lalu Allah ingin Ibrahim tidak bersandar kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin nak macam Nabi Ibrahim, bukan berarti selepas ini puan tinggalkan laki, tinggalkan anak. Jangan gantungkan hati. Sayang boleh, tapi sayang sampai tak beramal, jangan. Habis waktu. Soalan ke-11. Cabaran untuk mengajak bukan Islam kepada agama kita punya banyak rintangan, hampir tak berkemampuan. Apakah kita akan dipertanggungjawabkan kelak kerana tak berusaha? Ya. Soalan last soalan. Apakah kita akan, ada satu lagi. Apakah kita akan dituntut di hadapan Allah kerana tidak mengajak mereka? Ya. Siapa yang lepas daripada ini? Ahmad Dedat, Zakir Naik. Zakir Naik punya guru Ahmad Dedat. Ahmad Dedat punya guru Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq, yang mendebat padri, mendebat yang tak beragama Islam. Ustaz Abdul Somad, saya dah sampaikan, berdebat saya tak ada ilmu, saya tak faham the Holy Gospel, tapi menyampaikan sudah berkali-kali, termasuk malam tadi, malam semalam. Apa yang saya sampaikan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Fa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia termasuk orang yang merugi. Sini anak Ananda. Apa? Saya hanya bertazkirah pada orang Muslim saja. Siapa yang akan translation tazkirah saya ini ke bahasa Inggris? Inilah dia nanti. Amin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafaz Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan mereka ta'wil tafsir Al-Quran. Warzuqhum fahmal mursalin, fahamkan mereka seperti pemahaman para nabi dan rasul. Allahumma dafa'anhumul ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami daripada segala yang merusak, daripada khamar, selamatkan dia daripada riba, zina, selamatkan pula daripada dadah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Kadang ada budak datang ke tempat saya dibawa oleh AJK. Masa saya tazkirah tadi saya tanya,
rupa mak dia hilang. Tapi anak kita nak minta doa. Kita dah doakan, tidak hanya dia, anak-anak kita semua dah kita doakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Last, mohon penerangan bab mengqada salat fardu. Tidak ada guru atau ustaz memberikan maklumat berkenaan salat ini. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang dapat menebus solat yang tinggal dulu melainkan solat itu sendiri. Itulah yang disebut dengan solat qada. Bila awak wajib sembahyang? Umur 10. Baru bertaubat umur berapa? Umur 30. Berapa tahun tak sembahyang? 20. Macam mana nak mengganti sembahyang yang lampau yang tinggal dulu? Qada. Bagaimana caranya? Lepas zuhur nanti usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Lepas asar usalli fardhu asri 4 raka'atin qadaan. Lepas maghrib usalli fardhu maghrib 3 raka'atin qadaan. Ini mazhab Syafi'i sajakah? Tidak, 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kenapa ustaz-ustaz tak ada jelaskan masalah ni? Saya tak tahu. Saya jelaskan. Di YouTube saya jelaskan, di buku 99 soal jawab sembahyang saya jelaskan. Maka mesti diqada. Adakah ustaz ulama yang mengatakan tak perlu diqada? Ada. Ibnu Taimiyah, dia keluar daripada 4 mazhab, kata dia tak perlu diqada, istighfar aja dah, astagfirullah dah, selesai. Saya ikut itu aja dah. Berapa lama kita qada? Mula qada 2019, 20 tahun, 2029, 2039. Mati 2030, alhamdulillah. Allah dah hitung cash, sebab dah ada niat baik nak mengganti. Malulah saya qada di masjid, balik ke rumah. Bila qada di masjid, lepas zuhur dia qada 4 rakaat. Orang tengok, apa awak sembahyang 4? Awak tinggal ke? Usah tengok sembahyang saya, urus sajalah sembahyang awak. Berkelahi pula gara-gara itu. Tapi masalah hukum qada ini adalah ada dalam kitab fiqh para ulama fikih. Kita sampaikan, saya dah sampaikan. Tulis saja, mudah nak cari tazkirah tentang itu. youtube.com, tulis situ, search, tulis somat qada. Dapat. Nak cari tentang apa? Nak cari tentang duha, somat duha. Nak cari tentang mati, somat mati. Senang je. Banyak. Mudah-mudahan kita yang menjadikan media ni sebagai amal soleh, insyaAllah. Amin. 30 menit kita soal jawab, 60 minit kita tazkirah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami sesudah ini dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra' wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar dan jalan yang lurus. Allahumma a'inna ala zikrika. Tolong kami supaya kami sentiasa mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, sentiasa bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang paling baik, bekal menghadap engkau. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga bersama iman. Ma'al habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.